Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perjumpaan kita yang pertama. Salam perkenalan kepada semua pelajar-pelajar 5 UMT. Okey. Ini adalah sesi pengenalan untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk tingkatan 5 sesi persekolahan 2021. Saya adalah Cikgu Salmah binti Saleh yang akan mengajar tingkatan 5 UMT untuk subjek Pendidikan Jasmani dan juga Kesihatan. Okey. Mungkin ramai yang tidak kenal cikgu. Okey, ini adalah wajah cikgu. Nanti insya-Allah kalau musim Covid sudah berakhir, mungkin kita diberi peluang untuk bersemuka, maka kita akan berjumpa secara face to face di dalam kelas, insya-Allah. Moga-moga Covid ini cepat berlalu. Okey. Disebabkan pelajar tidak datang lagi ke sekolah, jadi pelajar belum lagi mendapat buku teks. Jadi cikgu akan uploadkan buku teks digital, jadi diminta pelajar-pelajar download buku teks tersebut. Tapi ini adalah kulit buku teks tingkatan 5 dan itu ada link dia, jadi pelajar-pelajar boleh download daripada situ. Jadi ustazah, jadi cikgu masukkan sedikit saja antara isi kandungan buku teks Pendidikan Jasmani dan juga Kesihatan tingkatan 5. Dia ada dua kontens, iaitu Pendidikan Jasmani dan juga Pendidikan Kesihatan. Okey. Untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan juga Kesihatan, dia mengikut komponen KSSM. Ya, kurikulum standard sekolah menengah. Dia mempunyai dua komponen penting, iaitu komponen pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okay, apakah penekanan yang nak dititik beratkan di dalam KSSM PJPK ni? Sebenarnya dia ada dua matlamat, iaitu yang pertama kemahiran pergerakan. Dia nak melihat pelajar punya pergerakan daripada satu ke satu. Sebab tu ada beberapa ujian yang diperlukan untuk melihat sejauh mana sihatnya pelajar tersebut dengan pergerakan yang perlu dilakukan. Yang kedua, amalan gaya hidup sihat melalui domain psikomotor, kognitif, afektif, kesihatan reproduktif dan sosial serta kesihatan mental. Sebab itulah di dalam PJPK ini dia memberi penekanan kepada dua, pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Okey. Seterusnya, apakah instrumen pentaksiran bilik darjah iaitu PBD di dalam mata pelajaran PJPK? Okey. Untuk pentaksiran, sekalipun ada dua komponen itu, dia berjalan seiring. Okey, instrumen pentaksiran boleh dibuat dalam dua bentuk, iaitu satu formatif dan juga sumatif. Apa itu sumatif? Formatif. Formatif adalah pentaksiran yang dilakukan kepada semua murid-murid semasa proses PDP. Okey, bila kita dalam keadaan musim COVID ini, kita pembelajaran kita di rumah. Jadi itu nama dia PDPR. Jadi pelajar-pelajar memang wajib duduk serta, sebabnya bila pelajar tidak datang, tidak hadir dalam mata-mata pelajaran tersebut, maka tidak akan diambil kehadiran mereka. Okey, kemudian pentaksiran yang kedua adalah berbentuk sumatif. Dia boleh diuji, pelajar-pelajar boleh diuji apabila selesai pembelajaran itu. Contohnya kita belajar tajuk bola sepak sebagai contohnya. Apabila kita dah selesai belajar bab bola sepak, kemudian cikgu-cikgu bagi ujian, bagi penilaian, buat latihan, itu dalam bentuk sumatif. Okey, selain daripada itu, boleh juga penilaian ataupun pentaksiran sumatif itu diuji ketika berakhirnya penggal atau semester ataupun tahun. Macam kita di sekolah, kebiasaannya pentaksiran berbentuk sumatif diadakan ketika ujian 1, periksa pertengahan tahun, periksa akhir tahun. Okey, walau bagaimanapun pentaksiran bilik darjah dia berterusan daripada mula persekolahan hingga berakhirnya persekolahan. Okey, kemudian kaedah pentaksiran yang nak dilakukan oleh guru-guru kepada murid-murid.
Okey, sebenarnya guru-guru boleh menilai, boleh mentaksir murid-murid melalui 3 cara. Sebenarnya pelbagai strategi, tetapi 3 kaedah yang biasa digunakan iaitu dari sudut pemerhatian, dari sudut lisan, dari sudut penulisan. Sebab itulah cikgu nasihatkan tadi, apabila ada sahaja kelas, jangan sesekali kita tinggal, kita tak datang sebagainya. Sebab benda itu adalah pentaksiran yang berterusan. Kalau pelajar tidak datang, bagaimana guru-guru nak mentaksir? Jadi kalau pelajar tidak join dalam kelas PDPR, macam mana cikgu-cikgu nak mentaksir? Daripada situlah, sekalipun pembelajaran kita di rumah, tetapi guru-guru masih lagi boleh mentaksir murid-murid dengan penglibatan di dalam. Okey, untuk melihat pendidikan jasmani, murid-murid daripada sekolah rendah maupun sekolah menengah akan menjalani ujian segak. Ujian segak ini dilakukan sebanyak 2 kali, iaitu semester 1 dan juga semester 2. Dan dalam ujian segak itu akan dilakukan 5 ujian, iaitu mengambil indeks jisim badan murid, kemudian akan melakukan aktiviti naik turun bangku selama tempoh 3 minit, dan daripada situ akan mengambil berapa denyutan nadi murid dalam tempoh 1 minit. Kemudian akan dilakukan aktiviti yang kedua iaitu tekan tubi, seterusnya ringkuk tubi separa dan juga jangkauan melunjur untuk melihat sejauh mana melenturnya otot murid tersebut dan diukur dalam sentimeter. Jadi dan kebiasaan ujian segak ini akan dilakukan kalau semester 1 pada bulan 4, manakala semester yang kedua kebiasaannya dia buat dalam bulan 8 ataupun bulan 9. Apabila negara mengalami ancaman COVID, ujian segak itu kita akan lakukan daripada tengok kepada keadaan semasa. Benda-benda tu arahan daripada KPM. Kalau KPM kata buatnya cara begini, beginilah keadaannya. Tetapi kebiasaan yang kita buat adalah tempoh masa yang cikgu sebutkan tadi, dan ujian-ujian inilah yang akan dilakukan kepada semua calon. Okey, ini sahaja pengenalan awal tentang subjek PJPK. Jadi cikgu harap kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Jadi sekiranya sesiapa ada masalah berkaitan dengan subjek PJPK boleh rujuk dengan cikgu, iaitu Cikgu Salmah binti Saleh. Itu sahaja pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal untuk masa ini. Okey.